Baiklah, untuk bahagian yang pertama, kita perlu buka satu fail Excel yang baru. Kemudian kita type ID dan type semua bilangan responden. Lepas tu, kita perlu buka satu persatu fail Excel setiap ahli. Di sini saya akan buka fail untuk ahli yang pertama. Kemudian copy dari jantina sampai ke hujung. Kita copy dan pastekan ke dalam fail Excel yang baru kita buka tadi. Step ini diulang untuk ahli yang seterusnya. Kita buka fail ahli seterusnya dan copy dan paste ke dalam fail yang kita buka tadi. Setelah selesai, kita buka fail SPSS yang baru untuk mengimport data dari Excel ke SPSS. Tekan File, tekan Import Data, tekan Excel, kemudian tekan nama file yang kita save tadi, file Excel. Kemudian tekan OK. Dan data kita sudah masuk ke SPSS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Harisnawati binti Haris, nomor kad matriks BP 23110177. Bagi step yang kedua, saya akan membuat proses penyaringan dan pembersihan data. Bagi step yang kedua ni, mula-mula setelah data sudah dimasukkan semua, kita akan pergi ke Analyze. Setelah pergi ke Analyze tu, nanti ada keluar descriptive statistik dan pergi ke frekuensi. Setelah itu, kita masukkan data ke kiri, pergi ke kanan seperti berikut: jantina, umur, program pengajian dan sehingga lokasi universiti. Kita akan pindahkan ke sebelah kanan. Setelah selesai pindahkan data pergi ke sebelah kanan, kita akan tekan OK. Setelah tekan OK itu nanti keluar jadual seperti berikut. Okey, di sini kita akan nampak cek semua missing data jika ada ataupun tidak. Tetapi di sini seperti dilihat jantina pun semua cukup. Umur ada 60 responden, tiada yang missing. Program pengajian pun semua ada, tiada data yang missing. Tahun pengajian, nama universiti, jenis universiti dan lokasi universiti semuanya cukup, tiada data yang missing. Hai, nama saya Nurul Syafika binti Dahlan, pemegang kad matrik BP 23110372. Saya akan menunjukkan tutorial untuk compute data. Baiklah, selepas kita membuat penyaringan data, kita hendaklah menilai total score. Sebelum itu, kita hendaklah membuat reverse data. Alright, untuk itu kita tekan transform. Okay, kita tekan record into different variable dan kita cari TP yang bernombor genap.
iaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Okey, yang pertama kita kena cari 2. Alright, lepas tu keluarkan. Seterusnya kita cari 4, keluarkan. Okey, cari 6, keluarkan. Dan 8, keluarkan. And then 10. Alright, lepas tu kita tekan 2 dan berikan nama TP_2R. Nama dan label adalah sama sahaja. R menunjukkan perkataan reverse. Alright. Then sudah, kita tekan change dan pergi old and new values. Okey. Sini kita isikan 1 hingga 7. Alright. Ni kita isi data secara terbalikan. 2, 6, 3, 5, 8, 4. Ini adalah nombor yang sama. 8, 5, 3, 8, 6, 2, 8, and then 7, 1. Okey, dan tekan continue. Then kita teruskan isi nama dan label bagi nombor genap TP seterusnya. Itu TP_4R. Okey, label sama, change. Kemudian 6 TP_6R, and then sama juga, change. Kemudian 8 TP_8R, right. Okay, change. And then the last one TP_10R, labelkan sama juga. Alright, dan kita change dan tekan OK. Okey, selepas ini baru kita boleh tambah semua skor. Alright, caranya adalah, okey, yang pertama kita transform computer variable. Okey, kita cari dulu kelima-lima SWLS mengikut yang diarahkan. Okey, yang pertama kita keluarkan 1 tambah SWLS 2, and then SWLS ketiga, and then SWLS keempat, dan terakhir sekali SWLS kelima. Alright, keluarkan. Okay, dan kita namakan sebagai SWLS. Okay, kemudian tekan OK. Kalau sudah jumlahnya, kita pergi balik. Okay. Alright. Okay, kita pergi balik dekat transform. Okay. Lepas tu compute variable, kita keluarkan dulu, kita reset dulu. Okay, X. Lepas tu kita masuk balik transform, compute variable, baru kita boleh tambah-tambah TP yang mengikut arahan. Okay, yang pertama kita namakan extraversi. Alright, nilai bagi extraversi ialah, okay, TP1 tambah, kemudian 6R, keluarkan dan tekan OK. Alright. Okey, seterusnya yang kedua kita pergi lagi balik macam tadi, kita delete dulu. Alright, kita keluarkan. Okey, kita isi label dia yang ketiga, kebersetujuan. Alright, kita masukkan dia punya nilai. Alright, 2R. Okey, keluarkan, tambah. Alright. Okay. Alright, TP7. Dan tekan OK. Dan setelah kita masuk balik compute variable, macam biasa kasih hilang dulu semua ni. Okay. And then buat label dulu. Keberhemahan. Alright, baru kita cari dia punya nilai. Alright. Jadi nilai dia ni kali adalah, keluarkan 3 tambah, alright, 8R. Okay, keluarkan, tekan OK. Alright, seterusnya lagi transforms compute variable, kasih bersih dulu, kasih clear, and then buat label lagi. Right,
data bilan underscore emosi. Kita tak boleh space, jadi kita letak underscore. And then okay, seterusnya nilai DTP 4R tambah alright. Okay. And then the last one, transform convert variable. Clearkan dulu semua ni. Alright, and then tulis type keterbukaan underscore kepada pengalaman. Alright, dan kita cari nilai terakhirnya iaitu 5. Right, keluarkan, and then tambah dengan nilai alright 10R. Okay, dan siaplah sudah kita jumlahkan semua instrumen. Hari ini saya akan menunjukkan tentang di bahagian statistik deskriptif. Okey, ini merupakan 60 data yang ahli kumpulan saya telah kumpulkan. Kesemuanya adalah 60 data. Okay, first pilih bahagian analyze, klik bahagian deskriptif statistik dan klik frekuensi. Lepas tu masukkan ke 6 pembelah ubah utama seperti jantina, umur, fakulti, program pengajian, tahun pengajian dan juga nama university di bahagian kotak variables. Lepas tu klik statistik dan klik quartiles pada percentile value. Untuk central tendency klik mean, median dan mode, dan bahagian dispersion klik standard deviation, variance, range, minimum dan maksimum. Lepas tu klik continue, dan untuk bahagian chart pula klik bahagian histogram, klik show normal curve, and then klik continue dan klik OK. Tunggu kejap. Okey, ni kenapa dikasih warning, sebab kesemuanya ni dia memang string. Dan ini adalah hasilnya. Untuk bahagian frekuensi di bahagian jantina, lelaki 15, perempuan 45 dan total kesemuanya adalah 60. Begitu juga dengan umur, kesemuanya tu totalnya adalah 60. Di bahagian fakulti kan banyak tapi totalnya tetap juga 60 frekuensinya lah. Dan program pengajian pun sama, 60 juga. Tahun pengajian pun sama juga 60, dari tahun 1 hingga tahun 4. Dan nama university pun begitu juga, frekuensinya sama 60. Dan histogram, dia ada 2 yang dapat, iaitu jantina dan tahun pengajian. Bagi histogram di bahagian jantina, ini merupakan gambar rajanya. Dan yang kedua pula, ini merupakan gambar raja bagi tahun pengajian lah. Dia berbeza daripada gambar raja yang pertama tadi, bahagian jantina. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang. Saya Muhammad Aikal bin Alimuddin, memegang nomor matriks BP 231-60571. Dan pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk menghasilkan output analisis ANOVA SAHALA. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Oke, pertama sekali pada bagian data kita hanya perlu tekan pada analyze yang terletak pada bagian atas dan masuk, tekan compare means and proportion, dan kemudian masuk pada bagian one way ANOVA. Oke, seterusnya pada bagian ini kita hanya perlu memasukkan dependent variable dan independent variable yang telah kita pilih, di mana kami memilih
tahap kepuasan, yaitu SWS pada dependent list, yaitu sebagai dependent variable, dan lokasi university pada vector untuk independent variable. Oke, seterusnya pada bagian post hoc kita hanya perlu klik pada kotak save dan tekan continue. Manakala pada bagian option kita klik pada kotak descriptive, homogeneity of variance test, dan juga mean spot, dan tekan continue. Oke, manakala untuk kontras dan bootstrap kita tidak perlu setting apa-apa dan hanya perlu tekan OK saja. Oke, kita tunggu, dan output kita telah dihasilkan, dimana kita dapat melihat ini descriptive dan test of homogeneity of variance. Seterusnya output ANOVA, dan pada bawah sekali kita akan lihat mean spot. Oke, itu saja cara untuk menghasilkan output analisis ANOVA salah. Dan itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya Nursyazah binti Muhammad, pemegang Matrix BP 231103111. Seterusnya untuk bahagian C+, saya akan menerangkan tentang analisis regresi mudah. First thing first yang kita perlukan adalah data yang telah dikomput oleh ahli kumpulan yang lain. Seperti yang kita boleh lihat, ini merupakan data yang telah dikomput. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian analisis, kemudian ke regression, seterusnya ke bahagian linear. Seterusnya untuk bahagian dependent variable, kita akan masukkan kepuasan hidup, iaitu SWLS. Okay. Dan bagi independent variable pula, saya akan pilih kestabilan emosi. Seterusnya kita masuk pula ke bahagian statistik, dan pastikan kita telah tik pada bahagian estimate dan model fit, kemudian continue, dan kita masuk pula kepada bahagian plot. Pada bahagian Y kita masukkan ZRESID, pada bahagian X pula kita masuk ZPRED, and then tik pada bahagian normal probability plot. Seterusnya kita tekan OK. Kita perlu menunggu sekejap. Seterusnya akan keluar data sebegini. Bagi variable introvert pula, kita boleh lihat variable introvert kita merupakan kestabilan emosi, dan dependent variable kita pula merupakan kestabilan kepuasan hidup, iaitu SWLS. Seterusnya bagi model summary pula, kita boleh lihat di sini R-square bernilai 90.180, iaitu sekian tukarkan kepada 100 yang merupakan 18%. Ini bermaksud variasi dalam kepuasan hidup boleh dijelaskan melalui kestabilan emosi. Seterusnya bagi part ANOVA pula, part ANOVA merupakan cara untuk kita melihat adakah model regresi ini signifikan. Seterusnya boleh kita lihat di sini, nilai signifikan kita merupakan 0.001 yang menunjukkan nilai P sangat kecil, yang bermaksud data ini signifikan secara statistik, ataupun kata mudahnya kestabilan emosi mempengaruhi kepuasan hidup. Seterusnya bagi koefisien pula,
kita boleh lihat unstandardized bagi kestabilan emosi adalah 0.772, manakala nilai T pula bernilai 3.567 dan nilai signifikan pula adalah 0.001, yang bermakna kestabilan emosi memang ada kesan kepada kepuasan hidup. Kesimpulannya di sini, terdapat hubungan positif dan signifikan antara kestabilan emosi dan kepuasan hidup.